Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian, bertemu lagi kita dalam perbincangan siri-siri anggota badan yang perlu kita jaga dalam hidup kita. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan tentang anggota badan yang ketiga yang kita diajar supaya jaga, yang disebut dengan lidah. Lidah walaupun dia lembut, tetapi di sana adanya kebaikan dan adanya keburukan. Daripada lidah juga orang boleh masuk syurga Allah, daripada lidah juga manusia boleh terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita pandai menjaga nikmat lidah, maka insya-Allah kita akan masuk dalam syurga Allah. Tapi kalau kita tak pandai menjaga nikmat yang namakan dengan nikmat lidah dalam hidup kita, maka kita akan na'udzubillah min dzalik terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dihormati sekalian, apabila kita sebut tentang lidah, kita perlu ingat bahawa Allah jadikan lidah dengan tujuan utama untuk membaca Al-Quran dan juga membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta zikir-zikir dan mendapatkan manfaat kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat pada diri kita, bertanya pada orang-orang alim. Allah jadikan pada lidah kita untuk mencari orang yang saleh, menambahkan ilmu pengetahuan pada kita melalui yang dinamakan dengan lidah. Dan lidah ini dia mempunyai kepentingan untuk dunia maupun di akhirat. Allah jadikan kepentingan dunia, kita boleh lihat bagaimana untuk kepentingan dunia Allah jadikan lidah yang disebut dengan untuk kita berhubung di antara satu sama lain. Ini yang namakan dengan kita akad jual beli, kemudian kita sewa menyewa, kemudian kita berjumpa dengan orang, kemudian kita berinteraksi dengan sama manusia. Semuanya untuk kepentingan lidah yang disebut dengan dunia ini. Manakala kitanya untuk kepentingan akhirat, sebagaimana yang saya sebut awal-awal tadi, membaca Al-Quran. Allah jadikan lidah kita baca Al-Quran. Kemudian Allah jadikan lidah kita untuk zikir. Allah jadikan lidah kita mencari ilmu, bertanya kepada orang saleh tentang ilmu-ilmu yang banyak lagi yang Allah jadikan di atas muka bumi ini untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan supaya kita senang untuk taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan ditanya, bagaimana kita nak mensyukuri nikmat lidah yang Allah bagi pada diri kita? Ulama-ulama menyebut bahawa mensyukuri nikmat lidah yang Allah bagi pada kita ialah di antara perkara yang paling utama, menjaga lidah kita daripada berkata-kata pada perkara yang dilarang, seperti bercakap bohong, ataupun kitanya bercakap bohong, ataupun kita melakukan menyakitkan hati orang, ataupun apa sahaja yang menyebabkan orang mendengar daripada lidah kita menyebabkan orang sakit hati, maka dilarang dalam agama. Allah ajar supaya kita jaga lidah kita. Jangan bercakap bohong, jaga lidah. Walaupun bercakap bohong itu nikmat, nikmat sementara, nikmat sementara, tetapi azab yang panjang di akhirat nanti. Tetapi bercakap benar, satu benda yang pahit, tetapi dia akan kenikmatan yang panjang nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Guna lidah kita untuk apa dia? Tanda mensyukuri nikmat lidah, mendamaikan perbalahan di antara sesama orang mukmin. Kita mencari jalan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, laisa bil kadzdzab man yuslihu bainan nas. Tidak dianggap berbohong bagi orang yang dalam hidup dia mendamaikan di antara perbalahan sesama manusia ini sendiri. Tidak dianggap berbohong. Apabila kita berjumpa dengan A, kita menyebut B kirim salam. A, B telah kirim salam. Kemudian kita berjumpa dengan B, kita sebut A telah kirim salam pada B. Maknanya kita damaikan. Walaupun dia tak kirim salam, tetapi dengan cara demikian kita telah mendamaikan perbalahan di kalangan orang mukmin. Kadang-kadang sampai peringkat kita bercakap demikian ini menjadi wajib dalam hukumnya. Bercakap demikian menjadi satu perkara yang wajib dalam agama. Misalnya contoh, apabila kita melihat orang yang hendak dibunuh, orang yang dizalimi, hendak dibunuh, tatkala mana orang datang untuk bertanya pada kita, adakah kita pernah nampak orang demikian-demikian? Maka kita kata, saya tak nampak. Walaupun kita nampak, untuk menyelamatkan orang ni, berbohong di waktu ini dibenarkan dalam syarak. Dipanggil demikian. Yang ni bukan dipanggil bohong sunat, tapi yang disebut dengan perkara yang helah dalam beragama. Tak betul kalau ada di kalangan kita sebut ada ustaz bohong sunat, dia sebut nama bohong adalah menjadi satu dosa. Kita diajar supaya berhelah untuk dalam perkara menyelamatkan yang disebut dengan 5 perkara. Yang pertama untuk menyelamatkan agama.
Yang kedua, untuk menyelamatkan harta benda. Yang ketiga, untuk menyelamatkan maruah diri. Yang keempat, untuk menjaga yang namakan dengan keturunan, menyelamatkan keturunan. Dan yang kelima, untuk menyelamat jiwa raga ataupun nyawa seseorang ini sendiri. Maka di waktu tersebut dibenarkan dalam syarak untuk kita menyelamatkan dalam keadaan kata-kata lidah kita yang baik ini sendiri. Kemudian mengumpat demikian juga. Mengumpat, apa yang disebut dengan mengumpat? Menggunakan lidah mengumpat, tanda kamu tak bersyukur. Kita kata apa? Mengumpat. Mengumpat apabila kita menyebut satu perkara yang dibenci untuk didengari oleh saudara kita. Zikraka akhaka bima yakrahuhu. Kamu menyebut satu keburukan saudara kamu dengan apa yang dia benci untuk mendengarnya. Kalau dia di depan kamu, dia suka tak kamu cakap demikian? Tentu tak suka. Kamu sendiri pun tak suka kalau orang cakap demikian pada kamu. Maka itu dianggap mengumpat dalam agama. Satu benda yang dilarang dalam kehidupan kita. Maka mengumpat ini, ulama-ulama kata haram di sudut ijma' ulama'. Tak ada yang kata mengumpat itu dibenarkan. Kecuali pada saat-saat tertentu. Dalam agama ni, pada 6 tempat pula, katanya ulama', yang dibenarkan kita menyebut tentang keburukan seorang. Itu insya-Allah pada pertemuan yang akan datang nanti, kita akan bincangkan perkara demikian. Walaupun sekalipun, dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kita, jaga lidah. Jaga lidah. Dia nak suruh bagaimana selamat lidah kita. Jangan bercakap, jangan menuduh orang, dan jangan mengeji orang dan sebagainya. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Katanya Allah, wahai orang yang beriman pada Allah, jauhkanlah diri kamu daripada katsiran minaz zann, daripada buruk sangka di kalangan kamu, bersangka-sangka yang tak baik. Inna ba'daz zanni ismun, kerana sangka-sangka yang tak baik ini kebanyakan dosa. Wala tajassasu, dan jangan kamu mengintip-ngintip, jangan kamu sibuk nak mencari kesilapan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan kamu cela di antara satu sama lain di kalangan kamu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi, kamu suka tak di kalangan kamu memakan daging-daging saudara kamu maitan, dalam keadaan dia bangkai, fakarihtumuh, kamu benci, katanya Allah. Wattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-hambanya sendiri. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebut bagaimana kita diajar jaga lidah. Di antara mensyukuri nikmat lidah, jangan mengumpat hal orang lain. Jangan sibuk bercakap tentang hal orang. Kemudian yang keduanya, kita diajar supaya jauhkan diri kitanya dalam keadaan yang kita pada masa yang sama kita bercakap tentang buruknya orang. Dalam hadis Rasulullah sebut bagaimana? Iyyakum wal ghibah. Rasulullah kata, jaga-jaga kamu daripada kamu mengumpat hal orang. Fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Kerana apabila kamu mengumpat, lebih buruk daripada kamu berzina. Buruk. Bukan kata lepas pada ni boleh berzina pula. Tapi jangan pula kita menyangka bahawa kalau begitu berzinalah lebih baik. Tak. Bukan demikian. Maknanya gambaran bagaimana dua-dua ni keji. Tapi bagaimana Allah nak sebut kejinya mengumpat ni, Allah keji lagi daripada suasana yang disebut dengan zina. Dua-dua satu benda yang keji yang dilarang dalam agama. Qila lahu kaif. Lalu sahabat-sahabat tanya, bagaimana kejinya ya Rasulullah? Qala, katanya Rasulullah, innar rajula qad yazni. Seorang lelaki kalau dia berzina, seorang yang berzina, kemudian lepas pada dia berzina, wa yatub, dia bertaubat, fayatubullah alaih, dia taubat, Allah akan terima taubat dia. Kerana dosa dia dengan Allah, dosa dia direct dengan Allah. Tetapi wa in sahibal ghibah, ada pun orang yang kaki mengumpat, la yaghfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh, tidak akan diampunkan dosa dia sehingga orang yang dia umpat itu memaafkan kesilapan dia. Payah para penonton, para pendengar yang dihormati sekalian, dosa kita dengan Allah lebih mudah daripada dosa kita dengan manusia. Dosa kita dengan manusia ni, kalaulah orang tak reda, bayang kalau orang tak reda pada kita dengan kita bercakap hal orang lain, lidah kita sentiasa sibuk cakap orang tu, cakap orang ni, mengumpat orang tu, mengumpat orang ni, berkata tentang orang tu, berkata pada orang ni. Bagaimana dalam keadaan demikian kita boleh selamat kalau orang tu tak reda pada kita? Boleh selamat ke dalam hidup kita untuk tidak dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Nak tak nak pada diri kita, kita diajar supaya jaga pada diri kita demikian. Yang kedua, mensyukuri nikmat
dalam pada masa yang sama mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan lidah lagi apa dia? Tidak menyalahi janji. Kerana menyalahi janji di antara tanda-tanda orang munafik. Dalam sabda Rasulullah SAW, ayatul munafik salas. Tanda orang munafik ni ada 3, kata Rasulullah. Iza haddatha kazaba. Kalau dia bercakap, ada je dia nak bohong. Ada je benda yang dia nak kelentung. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, ada je dia nak mungkiri janji. Wa iza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia khianat dalam amanah dia. Ini tanda orang munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar pada kita, jangan sampai peringkat kita menyalahi janji. Menyalahi janji tanda kita tidak mensyukuri nikmat lidah yang Allah kurniakan pada kita. Kemudian jaga lagi, mensyukuri, orang yang mensyukuri nikmat lidah apa dia? Dia tidak berbantah-bantah dengan orang lain. Tak banyak bertengkar sesama orang mukmin. Sekarang kan dunia kita dunia yang suka bertengkar. Orang kita suka sangat bertengkar. Tak bertengkar dengan mulut, dia bertengkar dengan FB pula, Facebook pula. Dia bertengkar dalam Facebook tersebut, bukan main lagi banyak. Dia kata orang tu, dia kata orang ni, pertengkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu tidak rasa nikmat lidah pada yang Allah, kamu tidak syukur nikmat pemberian lidah yang Allah kurniakan. Bahkan Rasulullah sebut, nak suruh berhenti jangan bertengkar. Rasulullah kata, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda kecantikan peribadi seorang, dia tinggal perkara yang tidak ada manfaat dalam hidup dia. Kita tengok orang yang bertengkar-tengkar, dahlah tu kita sebut, dahlah di kalangan orang mukmin tak sewajarnya bertengkar sesama kita. Kita bertengkar, bayang suami bertengkar dengan isteri, siapa yang untung? Syaitan yang untung. Orang Islam bertengkar sama-sama orang Islam, siapa yang untung? Orang kafir yang untung. Di kalangan kita yang bertengkar sama-sama kita, siapa yang manfaat? Tak ada siapa yang manfaat. Kalah menjadi abu, menang menjadi arang. Apa yang indahnya dalam hidup kita? Kita menang dalam keadaan kita menjadi arang. Kemudian kita kalah menjadi abu. Apa yang untung dalam hidup kita? Adik-beradik bertengkar sesama adik-beradik, apa yang untung? Sedangkan kita kalau nak dicincang hubungan, tak mampu dicincang hubungan. Kita sebut, saya tak mengaku kamu adik-beradik saya. Kita sebut, saya tak mengaku, ibu tak mengaku anak. Dalam keadaan macam ni, putus ke hubungan? Tetap tidak putus, para penonton yang hormati sekalian. Tetap dia akan berhubung dalam hidup kita. Kita orang mukmin, kita kata, saya tak nak bercakap dengan awak, saya tak nak bertegur dengan awak. Apakah kita merasakan kita jadi senang dengan kata-kata kita demikian? Apakah putus hubungan kita apabila mulut kita sama-sama menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Putuskah hubungan persaudaraan di kalangan kita? Tak putus. Yang untung siapa? Untung orang yang bukan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan pertengkaran. Orang mukmin, orang yang menjaga anggota lidah dalam hidup dia. Kemudian Rasulullah SAW sebut lagi, orang nikmat dalam menjaga syukurnya nikmat jaga lidah bagaimana? Dia menjaga lidah dia, jangan adu domba pada seseorang. Jangan laga-lagakan orang. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut, la yadkhulul jannah namam. Rasulullah sebut, tak akan masuk syurga orang yang melaga-lagakan orang. Jumpa dengan orang ni, dilagakan orang ni. Dia jumpa dengan orang ni, dilagakan orang ni. Akhirnya, dia nak mengambil keuntungan di atas melagakan orang. Istilah orang Melayu kita sebut, batu api. Menjadi batu api ni, satu benda yang dikeji dalam agama. Kita buat gosip-gosip liar. Kita buat tuduhan-tuduhan palsu. Kita buat berbagai-bagai cara untuk nak buat khianat pada orang mukmin. Apa yang kita dapat dalam hidup kita? Kita melakukan kerja-kerja demikian, kita tidak ada manfaat dalam hidup kita. Sebab itu Rasulullah SAW ajar, jaga lidah, jangan sampai peringkat kita ni lupa dalam kehidupan kita, dalam perkara-perkara yang kitanya menjaga yang disebut batasan-batasan syariat. Pernah satu ketika Rasulullah SAW jumpa dengan Muaz. Rasulullah pesan, wahai Muaz, Rasulullah SAW sebut pada Muaz, katanya Rasulullah, jaga yang ni. Rasulullah tunjuk lidahnya, sambil Rasulullah pegang lidah dia, jaga kamu. Kemudian lalu Muaz tanya, kenapa ya Rasulullah? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai manusia yang terhumban ke dalam neraka kerana yang ni saja, kata Rasulullah, menunjukkan lidah dia. Maknanya jaga lidah besarnya nilai. Dan waktu mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia pegang lidah dia. Waktu mana dia pegang lidah dan dia berkata pada lidah dia, dalam kata-kata lidah dia, wahai lidah, jagalah diri aku daripada aku terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan dapati banyak di kalangan ulama-ulama sentiasa menjaga lidah dia daripada rosaknya amal ibadah dia ini sendiri.
Apabila jaga lidah, tak boleh jaga lidah, akhirnya rosak amal ibadah. Dan berkata Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, apabila kamu melihat akan keras hati pada kamu dan lemah pada badan kamu dalam tertegah pada rezeki kamu, maka ketahuilah oleh kamu bahawasanya kamu telah berkata pada perkara-perkara yang tidak memberi manfaat pada diri kamu. Katanya Malik bin Dinar, dia kata, kalau kamu tengok dalam hidup kamu ni dah mula keras hati, hati kamu ni dah jadi keras, kemudian pada masa yang sama badan kamu ni jadi lesu je nak buat ibadah, malas je buat ibadah. Kemudian yang ketiga, kamu tengok kamu dapati rezeki pun jadi payah, rezeki dalam hidup kita pun sukar. Malik bin Dinar kata apa dia, kamu kena ingat lidah kamu dah tak jaga. Apabila kamu boleh jaga lidah, samalah 3 benda tadi. Hati kamu jadi lembut, kemudian pada masa yang sama dalam hidup kamu rezeki kamu banyak, kemudian pada masa yang sama badan kamu akan jadi kuat untuk kamu mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton dan para pendengar yang dirahmati sekalian, kalau kita boleh simpulkan, marilah sama-sama kita menjaga lidah kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang sia-sia, dan menjaga lidah kita daripada kita tidak menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga rezeki kita melimpah ruah dalam kehidupan kita dan kita dimasukkan di kalangan hamba Allah yang benar-benar menjaga lidah kita, dan kita termasuk di kalangan mereka yang sentiasa menjaga lidah pada diri kita agar kita terpelihara daripada dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.